Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masih lagi membahaskan surah Al-Qamar, surah yang ke-54 dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lalu, Alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 17. So hari ini insyaAllah kita mulakan dari ayat 18 dan ayat-ayat seterusnya nanti insyaAllah ta'ala. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsim mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir fakaifa kana 'adhabi wa nudhur. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Baik, pada ayat 18 Allah Ta'ala sebut كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. Demikian juga kaum 'Ad telah mendustakan Rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat-ayat sebelum ni Allah Ta'ala telah pun menjelaskan kepada kita kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang dibinasakan Allah Ta'ala oleh kerana mereka mendustakan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada mereka. Pada ayat 18 ini pula Allah Ta'ala menceritakan kepada kita kaum seorang Nabi Allah yang bernama Hud, iaitulah kaum 'Ad, yang juga Allah Ta'ala binasakan oleh kerana mereka mendustakan dakwah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam kepada mereka. Kisah-kisah ini dihadirkan Allah Ta'ala untuk memberi peringatan kepada kita, terutama dahulu kepada orang-orang musyrik yang sentiasa mendustakan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara amnya kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bahkan seluruh umat manusia. Kisah ini dihadirkan Allah Ta'ala untuk menjadi peringatan kepada kita jangan sampai mendustakan dakwah agama Allah yang disampaikan kepada kita, kerana telah terbukti kaum-kaum terdahulu yang mendustakan dakwah Rasul-Rasul Allah Ta'ala telah pun dibinasakan Allah Ta'ala dekat dunia ni sebelum Allah Ta'ala binasakan mereka nanti di akhirat pula. Dalam masa yang sama, kisah ini memberi semangat kepada para rasul dan juga para penyampai risalah agama Allah Ta'ala ni, bahawa orang-orang yang menentang dakwah mereka
tidak akan dibiarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala pasti akan melindungi mereka, orang-orang yang menyampaikan dakwah agama Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Maka pada ayat ni kata Allah, kadzabat 'ad, kaum 'ad telah mendustakan. Kaum 'ad ni satu kaum yang terletak di negeri Yaman pada hari ini. Dahulu mereka duduk dekat sana, lalu Allah Ta'ala utuskan kepada mereka seorang Rasul yang berasal daripada bangsa mereka sendiri, iaitulah Nabi Hud. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'Ad kami utuskan saudara mereka, iaitulah Hud alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Hud bahagian daripada kaum 'Ad ini sendiri, berasal daripada negeri mereka sendiri. Allah Ta'ala sengaja pilih Rasul itu datang daripada kalangan mereka sendiri dengan harapan supaya lebih mudah mereka terima dakwah tu. Kerana biasanya dakwah itu lebih mudah diterima oleh satu kaum jika yang menyampaikan dakwah tu berasal daripada kaum itu sendiri. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, yang berasal daripada diri kamu sendiri. Maksudnya daripada bangsa kamu sendiri, daripada kalangan kamu sendiri. Allah Ta'ala pilihkan macam tu dengan harapan supaya dakwah yang dibawakan oleh Rasul ni lebih mudah diterima oleh kaumnya. Begitulah juga dengan Nabi Hud alaihi salam. Tetapi apa yang berlaku ketika mana Nabi Hud alaihi salam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, untuk beribadat semata-mata kepada Allah Ta'ala, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Kadzabat. Mereka malah mendustakan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Akhirnya apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa ta'ala pun membinasakan mereka. Maka kata Allah pada ayat ni, fakaifa kana azabi wa nuzur, maka betapa dahsyatnya azabku bagi mereka ala kufrihim, kerana kekufuran mereka. Maka kekufuran, kederhakaan, kemaksiatan itu mengundang azab Allah Ta'ala. Mafhum mukhalafahnya ialah setiap keimanan, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah itu mengundang rahmat Allah Ta'ala. Ya. Jadi setiap kekufuran, kederhakaan, kemaksiatan yang dilakukan terhadap Allah Ta'ala itu akan mengundang azab Allah. Sebaliknya, kalau kita beriman, kita bertakwa, kita taat kepada Allah, itu akan mengundang rahmat Allah. Maka Allah Ta'ala sampai sebut dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, nescaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan untuk mereka dari langit dan dari bumi. Artinya, keimanan dan ketakwaan itu mengundang rahmat dan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya, kekufuran, kederhakaan, kemaksiatan mengundang azab Allah. Maka kaum 'Ad ni, mereka diazab Allah Ta'ala dengan azab yang sangat dahsyat ala kufrihim, oleh kerana kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Nabi Hud yang menyampaikan risalah itu kepada mereka. Ya. Maka
ketika Allah Ta'ala mengazab mereka, maka sangat dahsyat azab Allah Ta'ala tu, dan juga sangat hebat kesan daripada amaran-amaran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Ya, maka fakaifa kana azabi wa nuzur, dekat sini ini gambaran betapa dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa mereka, dan kesan daripada amaran-amaran yang telah pun Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka sebelum. Baik, kita teruskan ayat 19. Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana gambaran azab yang Allah timpakan kepada kaum Ad oleh kerana mereka mendustakan dakwah yang dibawakan oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam kepada mereka. Kata Allah Ta'ala, Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsim mustamir. Sesungguhnya kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang kencang pada hari nahas yang berlanjutan. Ya, cara Allah Ta'ala membinasakan mereka, Inna arsalna alaihim rihan. Allah Ta'ala hantar kepada mereka angin. Allah Ta'ala pilih angin. Padahal angin ni, ia sesuatu yang sangat halus. Kan? Sampai-sampai kita sendiri tak nampak angin tu. Begitu halusnya dia. Tetapi Allah Ta'ala boleh jadikan sebagai tentera Allah Ta'ala untuk membinasakan orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka apa sahaja dari makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni, ia boleh menjadi tentera Allah Ta'ala untuk membinasakan orang-orang yang kufur, orang-orang yang derhaka dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala buat angin untuk membinasakan mereka dekat sini, bukan dengan menjatuhkan gunung kepada mereka. Ini menunjukkan betapa mudahnya Allah Ta'ala untuk membinasakan manusia-manusia yang kufur dan derhaka kepada Allah Ta'ala. Allah tidak perlu menumpahkan lautan kepada mereka. Allah Ta'ala tidak perlu mengangkat gunung gandang bukit kepada mereka. Allah Ta'ala tak perlu untuk menjatuhkan benda-benda langit untuk membinasakan mereka. Cukup dengan angin. Angin yang kita pandang halus, kita pandang lembut, cukup dengan itu Allah Ta'ala boleh binasakan manusia ni. Begitulah mudahnya Allah Ta'ala untuk membinasakan orang-orang kafir, orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran. Sesungguhnya kami hantar kepada mereka angin ribut yang sangat kencang, dan juga angin itu sangat-sangat sejuk. Jadi datang angin ribut yang sangat kencang dan juga sangat sejuk. Fi yaumi nahsim mustamir, pada hari nahas yang berlanjutan. Maka disebut Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Bahawa Allah Ta'ala hantarkan angin ribut yang sangat kencang lagi sejuk itu kepada mereka sab'a layal, selama 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan selama 8 hari berturut-turut. Ya, berturut-turut Allah Ta'ala datangkan, tiada henti. Selama itu angin ribut yang sangat kencang dan sangat sejuk datang, ya, secara berterusan tanpa ada henti. Sehingga kan pada ayat 20 kata Allah, ini gambaran betapa kencangnya angin ribut tu.
tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir, yang menumbangkan manusia gugur bergelimpangan seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang terbongkar. Ketika mana angin ribut yang sangat kencang ni datang untuk membinasakan kaum Ad, oleh kerana mereka mendustakan Nabi Hud dan juga dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud, sampai-sampai menumbangkan manusia. Jadi para ulama tafsir mengatakan seperti mana disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, kata beliau, anna rih kanat ta'ti ahadahum, angin tu datang kepada salah seorang daripada kaum Ad ini, fatarfa'uhu, kemudian angin itu sampai mengangkat orang tadi, hatta tughayyibahu 'anil absar, sehingga akan tak nampak lagi oleh mata. Jadi dibawa angin tu tinggi sampai mata pun tak nampak lagi. Begitu kencangnya angin ribut yang Allah Ta'ala hantar kepada mereka, sampai-sampai menerbangkan manusia ya tinggi sangat sampai mata pun tak dapat melihatnya lagi. Kemudian selepas itu Allah Ta'ala jatuhkan ke bumi, ya, maka sampai-sampai terpisah kepala dengan jasad. Sehingga kan pada ayat ni kata Allah, seolah-olah mereka batang-batang pokok kurma yang terbongkar. Ya. Kenapa? Mereka dijatuhkan dalam keadaan kepala dan jasad sudah terpisah. Macam itulah keadaan mereka bergelimpangan. Ya. Kalau kita betul-betul renung, maka ini satu azab yang sangat menggerunkan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka oleh kerana sikap mereka mendustakan Rasul Allah dan dakwah yang disampaikan oleh Rasul Allah Ta'ala tersebut. Maka menjadi pengajaran bagi kita, jangan pernah dustakan dakwah yang disampaikan. Selagi mana dakwah yang disampaikan itu hak, benar, ia bersumberkan daripada Al-Quran, bersumberkan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga melalui pensyarahan yang hak yang dibuat oleh para alim ulama kita, jangan pernah dustakan, jangan pernah ingkari. Kerana amat dahsyat azab Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mendustakan dan mengingkari risalah-risalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak boleh untuk mengingkari. Maka sikap kita pertama, kita kena beriman. Kita kena imani. Ya, walaupun mungkin kita belum mampu mengamalkan 100%, tetapi kita wajib beriman, wajib mempercayai bahawa ianya hak datang daripada Allah Ta'ala. Ya. Adapun yang kita tak mampu lagi untuk mengamalkan, maka kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berdoa kita kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah Ta'ala atas ketidakberdayaan kita untuk mengamalkan sebahagian apa yang diperintahkan, apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita wajib beriman dengannya dan kita tidak boleh untuk mengingkarinya. So begitulah dahsyatnya azab Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Ad. Akhirnya semua mereka yang tidak beriman tu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sangat-sangat buruk dan sangat-sangat hina. Wal'iyadhu billah. Maka kata Allah Ta'ala pada ayat 21, فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرْ, maka perhatikanlah
bagaimana buruknya azabku dan kesan daripada amaran-amaranku. Ya, kita memang tidak menyaksikan secara langsung, tetapi dengan membayangkan, dengan merenungkan apa yang Allah Ta'ala sebut ni, maka seolah-olah peristiwa yang Allah Ta'ala ceritakan ni berlaku di hadapan mata kita sendiri. Seolah-olah berlaku di hadapan mata kita sendiri. Baik, kita teruskan ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Ni Allah Ta'ala ulang kali kedua ayat yang sama. Sebelum ini Allah Ta'ala telah sebut juga وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Selepas Allah Ta'ala sebut tentang kebinasaan kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka Allah Ta'ala sebut وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sekarang ni selepas Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kaum Ad dibinasakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut lagi sekali وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, yang bermakna dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dihafaz, untuk difahami, untuk ditadabbur, ya, liman arada ayyatadzakkar, khasnya kepada mereka yang memang mahu mengambil pengajaran daripada Al-Quran itu. Maka mengapa engkau tidak mahu mengambil pengajaran daripadanya? Ayat ni dihadirkan Allah Ta'ala seolah-olah Allah Ta'ala hendak mengatakan macam ni kepada kita. Perhatikanlah bagaimana kaum Ad yang telah dibinasakan itu. Renungkanlah. Oleh kerana itu, janganlah kamu mendustakan Al-Quran ini lagi. Janganlah kamu mengingkari Al-Quran ini lagi. Kerana Al-Quran ni adalah kitab yang hak, yang benar datang daripada Allah Ta'ala. Dan antara bukti bahawa Al-Quran ni kitab yang benar datang daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah mudahkan segala-gala yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka Al-Quran dimudahkan Allah Ta'ala untuk dibaca. Maka sesiapa sahaja yang hendak membaca Al-Quran, maka Allah Ta'ala mudahkan untuk membacanya. Begitu juga sesiapa sahaja yang ingin menghafaz Al-Quran, Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk menghafaznya. Sesiapa yang ingin memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, kalau memang dia mempunyai niat yang betul untuk memahami dan mentadabbur Al-Quran tu, Allah Ta'ala mudahkan juga. Bahkan sesiapa yang betul-betul nak mengamalkan Al-Quran ni, juga Allah Ta'ala mudahkan. Maka tidak patut bagi kita lagi untuk mendustakan Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ianya adalah kitab yang hak, dan salah satu buktinya ia dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka kalau sampai kita masih mendustakan kitab yang hak, yang juga telah dimudahkan Allah Ta'ala ni, maka kita lagi yang mempunyai sikap yang melampau. Maka kalau kita melakukan perkara yang sebegitu, tidak menutup kemungkinan Allah Ta'ala akan timpakan azab kepada kita, sebagaimana Allah Ta'ala timpakan kepada umat-umat terdahulu yang mendustakan dakwah yang dibawa oleh rasul-rasul mereka, seperti kaum Ad, seperti kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan juga nanti selepas ini Allah Ta'ala akan cerita tentang kaum Samud
yang juga Allah Ta'ala binasakan mereka oleh kerana mereka mendustakan dakwah yang dibawa oleh Rasul mereka, iaitulah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat 23, kadzabat Thamud bin nuzur, demikian juga kaum Thamud telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasul mereka, iaitulah Nabi Saleh alaihi salam. Jadi ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Nabi Ad, ada kaum Nabi Hud, iaitulah kaum Ad, dan ada juga kaum Nabi Saleh, iaitulah kaum Thamud, yang juga mempunyai kes yang sama. Ya, mempunyai kes yang sama. Mereka mendustakan Nabi Saleh alaihi salam yang Allah Ta'ala utus kepada mereka. Jadi kisah ini selain menjadi amaran atau peringatan kepada orang-orang yang mendustakan dakwah yang dibawakan oleh Rasul-Rasul Allah Ta'ala, kisah ini juga menjadi penguat bagi setiap insan yang berada di jalan dakwah. Jika engkau didustakan dalam berdakwah, tak payah terlampau bersedih hati, tak payah terlampau berduka cita, oleh kerana Rasul-Rasul terdahulu pun mengalami perkara yang sama, bahkan apa yang mereka alami jauh lebih teruk daripada apa yang kita alami pada hari ini. Kalau kita didustakan hari ini, mungkin kita hanya didustakan oleh 1-2 orang atau beberapa orang saja. Rasul-Rasul Allah Ta'ala terdahulu didustakan oleh kaumnya sendiri, oleh hampir keseluruhan kaumnya. Dan mereka didustakan itu bukan sekali 2 kali, tetapi dalam tempoh masa bertahun-tahun, berpuluh tahun mereka berdakwah tu, mereka didustakan. So kalau kita renungi perkara ini, maka insya-Allah kita akan lebih kukuh berada di jalan dakwah Allah Ta'ala, tidak mudah bersedih, berduka cita ketika mana ada orang yang mengingkari ataupun mendustakan dakwah yang kita sampaikan, yang bersumberkan daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kata Allah Ta'ala, kadzabat Thamudu bin nuzur. Kaum Thamud juga dahulu mendustakan Rasul mereka, iaitulah Nabi Saleh alaihi salam. Ya, kaum Thamud ini mereka berada di Al-Hijr. Sekarang ni peninggalan mereka membentang daripada Saudi Arabia sampai masuk ke wilayah Jordan. Itu antara kawasan peninggalan kaum Thamud, umat Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Mereka mendustakan Nabi Saleh. Salah satu cara mereka mendustakan itu, mereka berkata, Allah Ta'ala sebut pada ayat 24, فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. Kata mereka, patutkah kita menurut manusia dari jenis kita lagi berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam kesesatan yang gila. So mereka berkata, abasharam minna wahidan nattabi'uhu nahnul jama'ah al-kathirah wa huwa wahid. Jadi ada daripada kaum Thamud ni yang memprovok kaum yang lain dengan mengatakan, adakah seorang manusia yang berasal daripada kita, kita ikuti, kita menurut dia? Nahnul jama'ah al-kathirah, sedangkan kita ni kumpulan yang ramai. Takkanlah kita nak ikut satu orang. Kenapa kita kena ikut satu orang ni? Kita ni lebih ramai, kata mereka. Kita ni lebih ramai. Takkan kita yang ramai ni kena ikut dia satu orang, kata mereka. Ya? Takkan kita yang ramai ni kena ikut
ni satu orang. Nabi Saleh tu satu orang. Mereka ramai. Ya. So ini memberi pengajaran bagi kita. Pertama, bahawa ramainya kita bukan tanda bahawa kita benar. Bukan tanda bahawa kita betul. Dan sedikitnya suatu kumpulan, ya, atau bahkan mungkin satu orang saja, itu bukan pertanda bahawa dia salah atau tidak betul. Betul atau salah tu tidak dinilai daripada berapa orang, berapa ramai orang yang mengikuti. Tidak dinilai daripada situ. Tetapi yang menentu penilaiannya, adakah dia mengikuti agama yang ditetapkan Allah Ta'ala ataupun tidak. So kaum Samud ini berkata, adakah seorang manusia ni kita kena ikut, sedangkan kita ni ramai? Kata mereka, kita ni ramai, takkanlah kita ikut satu orang, kata mereka. Lalu mereka berkata, inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Dan kalau itu kita lakukan, kalau sampai kita yang ramai ni ikut satu orang ni, maka ketika itu kita benar-benar berada dalam kesesatan dan kegilaan, kata mereka. Dah sesat dan gila dah kita tu. Kalau sampai kita yang ramai ni mesti ikut satu orang, kata mereka. Ini bentuk penolakan mereka pertama kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, dan bentuk pengingkaran pertama yang mereka lakukan kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Maka daripada sini kita perlu mengambil pengajaran sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi. Dalam menilai sesuatu itu betul ataupun salah, janganlah tengok berapa ramai yang melakukan perbuatan itu, ya, tetapi ukurlah dia berdasarkan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Sekiranya yang melakukan suatu amalan itu hanya satu orang, tetapi bersesuaian dengan apa yang Allah Ta'ala wahyukan, maka followlah dia tanpa ada sebarang keraguan. Sebaliknya, andai kata satu amalan itu dilakukan oleh 1,000 orang, tetapi ketika mana kita ukur dengan wahyu Allah Ta'ala, mereka sesungguhnya tidak berpegang kepada wahyu Allah Ta'ala, maka tinggalkan mereka tanpa ada sebarang keraguan, kerana itu sudah pasti salah. Ya. Dan jangan nilai seseorang itu benar atau tidak semata-mata melihat berapa ramai pengikut dia. Ada orang pengikut dia ramai, tapi sesungguhnya tidak berada pada jalan yang benar. Sebaliknya, ada orang pengikut dia tak ramai, tapi sesungguhnya mereka berada pada jalan yang benar. Baik, saya ingat kita tangguhkan setakat ini saja dahulu. InsyaAllah ta'ala kita sambung pula ayat-ayat berikutnya pada kuliah yang akan datang. Saya pun baru lagi agak sihat. Seminggu ni saya tak ada kuliah sama sekali sebabkan saya sakit. InsyaAllah ta'ala kita sambung pula pada kuliah akan datang. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dapat kita ambil pengajaran-pengajaran daripadanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.